jangan ada alasan. Once bila kau join satu perkara, hidup kau ada sahaja alasan walaupun satu, kau tak akan ke mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita berdapat bersama dengan sahabat saya, Yes. Ustaz Aris. Dari jauh. Dari jauh datang kan. Dari mana? Dari Tanjung Malim. Dari Tanjung Malim. Yes. Okey, mungkin kita terus kepada kita punya topik. Okey, boleh Rip? Hari ini Ustaz Aris ni mungkin boleh cerita sikit latar belakang belajar dekat mana, apa semua, dan apa tengah buat sekarang lah. Okey, nama saya Muhammad Aris Farhan. Umur baru 26, Okey. budak lagi. Banyak lagi nak kena belajar. Betul, Asal betul. daripada Felda Gedangsa, Hulu Selangor. Tapi orang kami ni dah macam orang Perak lah, sebab kami memang orang sepadan, seberang sungai je. Habis belajar degree Quran Sunnah dengan komunikasi penyiaran dekat Kuis. Lepas belajar tak ada kerja ke mana-mana Okey, lepas belajar memang niat tak nak kerja. Okey. Tak nak kerja mana-mana, based on my kaki je. So untuk makluman semua, Ustaz Aris ni selain dia boleh ceramah dekat sekolah-sekolah, dia juga businessman lah. Alhamdulillah. Dia tak gitulah. jual batu dengan kayu je. Yes. Apa ada nampak janji barang kita jual. Yang penting benda halal lah. Okay. So bisnes ni sejak dari zaman universiti lagi ke, dalam sekolah ke, macam mana mula tu? Business is in my blood lah. Okay. Business ni sebenarnya daripada kecil lagi, daripada sekolah rendah, sebab lahir daripada memang keluarga peniaga. Dan bukan businessman yang kaya, tetapi peniaga jalanan. So mak bapak memang daripada dulu dah didik untuk kita berniaga. Dia macam Cina jugalah ni. Yes. Tapi bukan kalau Cina dia bisnes warisan tau Rip. Okay. Tapi ni bisnes kau hantam saja, janji duit. Betul. Apa yang boleh bagi rezeki kita usahakan lah. Okay. So sampai hari Sampailah ni sekarang. Jadi kalau ada peluang ataupun jemputan untuk kerja tetap, sebab banyak juga dapat rezeki peluang. Kawan-kawan banyak dekat government sector diajak, jom lah Riz, jom jadi pegawai ni, jom jadi cikgu dan sebagainya. Kita bukannya sombong dan tak nak, tetapi memang jiwa tu daripada dulu memang suka berbisnes, suka berniaga. Okay, mungkin boleh cerita sikit, sebab kita nak share tentang anak-anak muda ni sekarang ramai yang pilih nak kerja makan gaji kan, tapi sebenarnya dia tak nampak dunia bisnes ni kalau betul cara dia boleh bagi pulangan yang lebih lah kan. Betul. Yang penting kena ada usaha dan tak Ilmu tak berputus asa. Ilmu yang penting. Ilmu is the first thing lah. Okay. Jadi ni pendapat Rip kan. Apa semangat untuk anak-anak muda. Kerja ni kalau kita secara dasar kita nampak dua lah. Yang mungkin kerja kerajaan ataupun kerja makan gaji kita sebut, ataupun kerja dengan kaki sendiri ataupun bisnes. Jadi kalau kita nak cerita tentang bisnes ni, semua orang boleh buat bisnes. Apa sahaja namanya perniagaan, menjual suatu perkara ataupun servis, itu adalah bisnes. Jadi anak muda hari ni sebenarnya, sebelum kita cerita lebih lanjut, dia kena ada 3 benda. Yang pertama ilmu, yang kedua passion, dan yang ketiga sabar. Okay. Itu 3 perkara elemen. Kalau tak ada benda ni, jangan bisnes. Mula-mula bisnes tu produk jual Yang bila Rip? yang mula first Zaman sekolah dulu kan. Okey, kalau zaman sekolah rendah dulu, mak ayah aku Rip dia jual, kalau depan rumah tu dia jual macam-macam. Dia ada jual jajan, dia ada jual sate, dia ada jual macam-macam. Jadi daripada barang-barang diorang tu, aku dah start promotion dekat kawan-kawan sekolah. Jadi daripada kecil dah ada dapat komisen. Dah daripada kecil dah start merasa duit sendiri. Bukan time raya je Rip. So daripada kecil Rip, aku dididik untuk niaga. Dan kalau tanya benda pertama dulu macam mana aku menceburi bidang bisnes, aku buy commission. Ada 2 cara. Yang pertama, bawa ke sekolah secara gerila atau underground. Yelah Rip, benda macam tu. Dan itu yang kedua, promote diorang datang. Macam kita kadang-kadang masa tu ada musim Beyblade, musim kita Dash. Jadi budak-budak sukalah. Hujung minggu je lah diorang akan datang. So rumah aku tu memang meriah. Aku macam tokan lah, macam mana tengok tengah viral sekarang ni, toke durian batu kurau yang pakai kain plekat penuh beg duit tu. Macam tu aku dulu kecil. Ikut kau punya cerita tu, maksudnya kalau orang tak macam kau, dia tak mula pada kecil, dia
mungkin lepas you baru macam aku tak nak kerja, aku nak bisnes. So macam mana, sebab kau dah daripada kecil kau dibesarkan dengan tu kan. Mungkin kalau orang tu cara dia bukan macam kau kan. Dalam bisnes, ini saja kongsi dengan anak muda lah. Tak ada istilah lambat atau awal. Cuma melihat kepada kita, berbekalkan 3 konsep yang aku cerita tadi, ilmu, passion dengan sabar. Jadi tak ada masalah pun kalau nak berbisnes ni, nak start lambat. Janji ada 3 kunci utama ni. Modal nak kena ada ke? Maksudnya kalau mungkin dia tak ada saving ke, aku tak ada duit lah, macam nak berniaga ni kan. Niaga ni tak ada masalah. Kalau kau tak ada modal, kau boleh terjun dulu untuk jadi dropship. Kalau nak jadi dropship ni, jadi apa saja produk, janji produk tu yang halal, lepas tu tak menipu orang, tak scam orang. Jadi tak memerlukan modal. Semua modal ditanggung oleh owner. So kita belajar, orang kata art seni berniaga tu dengan pakai produk orang, sebab nak buat satu produk daripada kosong kan. Betul besar belanja kan. Untuk starting ni pada aku, cuba segala benda. Yang penting kau kena tahu bisnes produk macam mana, bisnes servis macam mana. Jadi bila kau dah kerja dengan orang, buat produk orang, barulah sampai satu masa berbekalkan 3 perkara ni, kau akan kaya lah. Gitu. Kau ada dengan izin Allah lah. Dengan izin Allah, insya-Allah. Ada setengah orang dia akan bisnes ikut musim kan, macam kalau durian, kalau betul. lepas raya jual lemang, jual kuih raya. Orang begini yang suka pada aku mengambil kesempatan kepada benda yang trend, dan itu juga ada cerminan pada diri aku. Betul. Aku akan ikut follow the trend, dan aku tak akan stick contoh kepada satu perkara tu lama, melainkan beberapa perkara yang aku nampak memang passion aku, kena all out seumur hidup untuk itu. Contoh macam kalau musim buah kan, jadi kita akan supply buah-buah, kita akan cari siapa yang boleh bekalkan dengan harga murah, kita ambil produk tersebut, kemudian kita jual. Benda yang tengah viral ni, kau kena ada satu timeline. Jangan ada satu sifat tamak, bila benda tu tengah viral, kau beli banyak. Kalau tak sabar tu jadi tamak. Gitu. Itulah sebab ada setengah orang, contoh dia dah buat satu benda, dia jual atau dia buka kedai makan, jadi dia tak buat benda lain lah kan. Itu macam orang Cina. Orang Cina ni, dia passion dia memang 100%, 100% hidup dia niche lah, dia ada niche dia. Dia memang hidup dia, orang pandang contoh kedai kopi kan. Macam dekat Penang tu, kedai kopi Fuchao, Persatuan Fuchao, memang bak kopi Fuchao power. Gitu. Dia ada pro and cons jugalah, siapa yang buat satu benda atau buat banyak benda ni. Contoh kalau mungkin macam contoh bila dah PKP ni kan, bisnes ni tak jalan. So kalau kita dah pernah buat banyak benda, aku boleh buat ni lah, aku boleh buat yang lain lah kan. Maksudnya dia tidak akan tewas atau kalah dalam apa jua keadaan. Apa jua keadaan. Maknanya dia kena bijak. Kena try semua benda lain. Pada aku lah, ni satu benda yang kena ada pada semua anak muda yang nak menceburi bidang bisnes, iaitu jangan ada alasan. Once bila kau join satu perkara, hidup kau ada sahaja alasan walaupun satu, kau tak akan ke mana. Daripada segi kita dengan Allah pun perlu ada. Betul, itu amalan juga yang kita perlu ni kan. The most important thing dalam bisnes ni adalah, kalau nak cerita bina hubungan bisnes ni, kalau daripada segi sudut agama dia panggil sebagai hablum minan nas, hubungan kau dengan manusia. Tapi sebelum kau hablum minan nas, bagaimana hubungan kau dengan Allah? Kau nak kaya hari ni, kau nak berkepuk-kepuk duit, dan hidup kau berkat, pertama dengan agama. Semayang kena power, semayang kena berjemaah. Dan yang paling hebat orang yang berniaga kaya, hari ni tak adalah aku kata aku kaya, tapi alhamdulillah aku kaya di usia 26 sebab berkat sedekah. Bukan nak kata kita terlampau Aris nak poyo banyak sedekah, no. Tetapi itulah kunci untuk kau kaya, untuk kaya dalam bisnes. Ada percentage ke macam 10% daripada keuntungan ke, macam ada ataupun ikut ikhlas kita ke macam mana? Macam aku lebih kepada contoh hari ni aku buat sale RM200 kan, RM100 untuk sedekah. Separuh kalau aku punya style. Sebab aku fikir sekejap lagi Allah akan bagi aku 300. Dan benda tu memang dah jadi. Exactly. Bila kita bayang, ya Allah, aku sedekah ni memang semata untuk engkau, bukan semata aku nak dapat syurga. Betul. Itu satu hal juga. Bila kau bersedekah, kau harap syurga, kau harap orang sayang kau. Duit banyak lagi. Amanya kita aku sedekah ni sebab aku nak banyak duit. Jadi benda tu mungkin dah lari kita punya niat. Lari daripada niat, dan macam kau seolah-olah berjudi dengan Tuhan. Betul. Perjudian dengan Tuhan. Itu bahaya.
Kau sedekah untuk kau follow sunnah Nabi. Betul. Dan memang untuk jalan Allah, dan Allah akan menjadikan wa yarzuquhu min haitsu la yatasib. Allah beri engkau rezeki dalam keadaan kau tak sangka-sangka. Macam PKP ni, banyak orang kena landa business set up cantik-cantik sebelum PKP ni, modal lah banyak keluar duit beribu-ribu, renovate kedai tiba-tiba semua jahanam. Macam baru ni aku ada join dengan partner aku, keluar banyak gila modal, masuk dalam sebuah universiti tau, buka kafe. Kau bayangkan, dah bayar orang ini, dah bayar, tiba-tiba PKP, laut membadai, hancur, tsunami. Tetapi bila kita ada hubungan dengan Allah, dengan yang kuat, kita nampak positif, husnuzon dengan Tuhan. Apa yang berlaku tu, Tuhan nak beri hikmah, nak bagi lebih lagi, nak bagi lebih daripada yang kita sangka. Sebab apa? Sebelum wa yarzuquhu tu apa ayat dia? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa takut dengan Allah, Allah beri dia jalan keluar. Itu janji Allah. Takkan Allah tak tunai janji. Itu janji Allah yang ada dalam Quran. Amalan ni sebenarnya kata, bukan orang kata Ustaz Aris je, kalau kita boleh tengok daripada zaman sahabat Abdul Rahman bin Auf, betul, kisah yang dahulu pun dah membuktikan benda ni, bukannya cakap-cakap kosong lah kan. Betul. Dan bisnes ni, bila aku setuju dengan Arif kata Ustaz Ibn Liu, kadang-kadang orang kata baru ni Ustaz Ibn Liu dedahkan rumah dia besar, bertingkat-tingkat. Orang kata, oi, apa Ustaz ni, rumah besar, kereta besar. Islam memang suruh kita kaya. Sebab apa? Untuk kaya, untuk bantu orang. Betul. Kalau kita miskin, macam mana kita nak tolong orang miskin? Setuju. Betul. Contoh ni satu benda yang aku nak ajak anak-anak muda. Hari ni tak kisah kita kaya atau miskin, dan lebih baik kau dalam keadaan kau tak banyak duit. Contoh ada RM10 dalam poket, kau nampak ada pakcik di tepi Petronas atau mana-mana petrol pump jual nasi lemak RM1. Kau nampak tak ada orang beli, kau singgah, kau buka je tingkap kereta kau cakap, pakcik saya bagi RM5 sedekah, bukan sedekah untuk pakcik, pakcik sedekahkan kepada orang-orang mana-mana yang lalu, pakcik bagi nasi lemak tu yang bagi RM1 kepada 5 orang. Kau dah bagi sedekah untuk menjadi darah daging pada orang, dan orang akan mendoakan kau. Benda tu yang power, dan itu yang Ustaz Ibn Liu buat lah. Dekat ujung ni mungkin boleh apa, yalah, macam mana kalau anak muda yang dekat luar sana yang minat nak berniaga, mungkin ada beginilah, dalam pesanan ke kan? Dalam bisnes ni Rip, banyak guru. Tak kisahlah kita sebagai orang muda ini yang masih lagi mampu mengangkat dua tangan, masih mengangkat dua kelopak mata, masih boleh berjalan, ataupun kita hari ni dah tak ada tangan pun, tak ada kaki sekalipun, masih kita dikurniakan akal yang sihat, maka bergurulah untuk dapat ilmu. Bila dapat ilmu, kita akan jam kepada passion, kita akan ada roh. Kata orang Arab apa? Birruh biddam, mendalami bisnes yang kita nak buat. Dan kadang-kadang kita lost, bisnes apa yang aku nak buat? Dan daripada ilmu kepada passion dan kepada sabar. Sabar itu adalah kita try and error. Hari ni kita try jual produk orang, kita tak terjual, terbucu di tepi katil. Maka kita pulangkan balik pada owner dan kita minta maaf. Kita cari pula owner baru untuk kita try and error. Bila kita sabar, insya-Allah daripada ilmu, passion dan sabar ni, kita akan power insya-Allah. Tak lupa juga tadi lah, orang kata selain daripada ilmu tu, amalan tadi tu. Yes, agama tu. Agama is the first thing lah. Amalan lah. Memang dari surface tu. Sedekah tu memang power. Duha. Betul? Semai doa. Doa dan lain-lain lah. Nanti banyak amalan lagi sebenarnya. Doa mak ayah. Last word pada aku, Islam kena kaya. Anak muda hari ni kena ada roh untuk jadi orang kaya. Bila ada orang kaya, kita dapat bantu agama Allah, dan hubungan kita sebenarnya lebih takrib, rapat dengan Allah gitu. Okey, dengan itu selesai kita punya kongsian sesi kita. So insya-Allah nanti mungkin selepas ni ada lagi tetamu lain yang akan berkongsi kisah-kisah hidup yang boleh bagi inspirasi kepada kita. Moga akan membuka mata kita lah. Alright, aku pun nak terima kasih pada Arif sudi jemput untuk perkongsian dalam channel ni. Terima kasih. Assalamualaikum, jumpa lagi.